Okey, tak kisahlah apa saja perbezaan di antara kita semua. Tak kisah korang agama apa, bangsa apa, umur berapa, dibesarkan macam mana sekalipun, satu je yang kita semua boleh setuju. Scammer adalah orang yang tak fikir scammer tu adalah scammer tu sendiri. Betul tak? Siapa kat sini pernah dapat email mengatakan yang ada putera raja di negara Afrika kat sana nak bagi duit berjuta dekat korang? Ataupun seorang gadis cantik gila tiba-tiba mesej kat korang nak berkenalan? Padahal korang tak handsome pun. Siapa pernah terkena? Serius tu, memang macam haram. Sebagai orang yang dah berpengalaman pernah kena scam dulu, dia punya sakit hati tu, woi, level lain tu. Itu tak masuk lagi duit yang lesap sekelip mata. Hey, Abang Boy rasa Abang Boy ni dah bijak dah. Tapi sebijak-bijak Abang Boy pun kena cedok. Basah dahi geng. 15k lesap macam tu je. So anyway, secara general, scammer adalah golongan yang paling dia benci. Tetapi ada segelintir daripada scammer ni yang kita rasa layak diberikan penghormatan tu. Siap ada yang disanjung. Bukan sebab apa? Sebab diorang punya scam tu bukan kecil-kecil anak geng. Samalah dengan yang mamat scammer yang Abang Boy akan kupas hari ni. Dia punya scam bukan bilion, okey, $1 trillion. Dia punya scam tu sampaikan kelab bola ternama England boleh kena lipat guys. Tak cukup dengan tu, Presiden Korea Utara pun, Kim Jong Il, kena kencing juga dengan dia ni. Kalau korang nak tahu, stay tune, kita roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Di antara scammer yang Abang Boy masukkan tadi adalah mereka yang bijak teruk. Di antaranya adalah Jordan Belfort yang mengendalikan penipuan saham pada tahun 1989 dengan jumlah penipuan sebanyak $1 billion. Kisah hidupnya telah diadaptasikan menjadi sebuah movie biopik iaitu The Wolf of Wall Street. Korang nak tahu tak Mamat ni jadi apa sekarang? Dia adalah speaker motivasi. Bayangkan kaki scam memberi motivasi kepada orang lain. Lagi seorang adalah Frank Abagnale. Dia punya penipuan memang level legend siut. Sampaikan dia diserap masuk bekerja untuk FBI. Kisah hidupnya telah diadaptasikan menjadi sebuah movie iaitu Catch Me If You Can. Tak tahulah sama ada benda ni kebetulan atau tidak, tetapi kedua-dua movie ni dilakukan oleh pelakon yang sama iaitu Leonardo DiCaprio. Tetapi ada seorang lagi mamat kaki scam, lagi legend daripada diorang berdua, The King of Scammer. Kalau kisah dia dijadikan sebuah movie, Abang Boy yakin tak ada siapa pun yang akan percaya. Sebab apa guys? Sebab dia punya penipuan ni memang susah nak diterima akal. Ada kemungkinan ramai yang anggap benda ni hanyalah fiction semata-mata. Mamat ni dah start scam orang lebih daripada 3 dekad. Dia hanya menggunakan akal dan mulut manisnya sahaja. So siapa Mamat ni? Nama dia adalah Russell King. Even masa dia muda pun, Russell ni agak pelik sikit. Dia tak macam lelaki sebaya dengannya. Dia dikatakan adalah seorang yang bijak dan berkarisma. Dia tak adanya nak bekerja ada orang. Cita-cita dia adalah untuk menjadi seorang yang hebat. Sebelum umurnya 30 tahun, dia telah berjaya memegang jawatan ahli pengarah sebuah syarikat penerbitan yang bernama Celebrity Group Holdings. Dia telah menemui kejayaannya di syarikat ni. Memang mandi dengan duit lah, senang cerita. Dan of course, bila dah kaya ni, gaya hidup pun memang berubah lah. Tinggal di rumah mewah, mempunyai koleksi kereta yang mahal-mahal dan makan pula dekat restoran termahal guys. Setakat Medi tu memang tak pandang lah. Ini zaman 80-an tau. Dikatakan duit yang dimilikinya mencecah puluhan juta dolar. Walaupun macam tu, benda ni tak lama guys. Di sebalik takbir, syarikat Celebrity Group ni menghadapi masalah kewangan. Ada spekulasi yang mengatakan Russell juga di antara penyebab kenapa syarikatnya dalam keadaan macam tu.
Yelah guys, dia punya gaji bukan kecil-kecil anak tau. Itu tak termasuk lagi segala pembelanjaan dia claim dengan syarikat. So bila syarikat dalam keadaan macam tu, tanggungjawab diserahkan kepada Russell untuk selamatkan syarikat tu. Selalunya kalau syarikat ada masalah kewangan, dorang akan laburkan sedikit wang untuk membuat promosi iklan ataupun mengeluarkan produk yang baru. Selalunya lah. Kan Abang Boy cakap, si Russell ni memang pelik sikit. Otak kaki belit dia telah merancang satu benda yang tak masuk akal. Hoi, punyalah gelojoh nak duit punya pasal. Si Russell ni ada koleksi beberapa kereta mahal dan rare. Salah satunya adalah Aston Martin Zagato yang bernilai 1 juta pound. Dia boleh je jual kereta tu, tetapi disebabkan dia sayang kereta tu, dia telah merancang untuk kereta tu dicuri. Dia akan cuba untuk claim wang insurans kereta tu yang berharga 600,000 pound. Tetapi dia ni tak sebijak yang disangka. Kereta tu telah dijumpai disorok di rumah orang gajinya. Biasalah, first time menipu kan. Kurang bijak lah sikit. Russell telah ditahan atas kesalahan penipuan insurans dan dia telah didapati bersalah. Russell telah dijatuhkan hukuman penjara. Ingat kan dia menyesal lah masuk penjara. Rupanya dekat sinilah Russell sebenarnya mengasah bakatnya untuk menjadi seorang kaki scam yang berjaya. Bercampur gaul pula dengan penjenayah. Lebih kurang macam masuk sekolah vocational untuk kaki tipu. Setelah beberapa tahun, Russell pun dibebaskan dan dia decide untuk berhijrah ke Pulau Jersey, 137 km selatan daripada United Kingdom. Di sinilah dia sekali lagi menubuhkan syarikat yang diberi nama Belgravia Financial Service Group. Dia buat hal lagi geng. Dia telah meminjam dengan menggunakan syarikatnya sebanyak 2 juta pound dan dia menggunakan hampir semua duit tu hanya untuk berjoli. Bukan nak cari sales tau. Tak cukup dengan tu, dia telah memanipulasikan pegawai kewangan syarikat untuk transfer 671,000 pound ke dalam akaun peribadinya. Dan setelah partnernya pula meninggal, dia dengan selambanya menjual aset milik partnernya dan menyimpan kesemua duit tu. Bila peminjam duit 2 juta tu datang menuntut hutang mereka, Russell telah melarikan diri ke Bahrain. Syarikat Belgravia akhirnya gulung tikar dan diisytihar bankrupt. Pada masa tu, Russell King boleh dikatakan kaki otak level biasa-biasa je. Dia belum lagi sampai peringkat legend lagi. Tetapi segalanya bakal berubah bila dia berada dekat Bahrain. Di sinilah Russell telah merancang satu scam yang tak masuk akal geng. Tak pernah lagi ada orang seberani macam dia ni. Pada tahun 2009, dia telah kembali ke UK untuk memulakan rancangan scamnya. Mangsanya yang pertama adalah First London Bank. Plan Russell ni adalah mudah. Dia akan berpura-pura menjadi wakil kepada kerabat di Raja Bahrain. Tak cukup dengan tu. Untuk meyakinkan pihak bank, dia mengatakan yang dia mempunyai duit sebanyak 5 bilion pound untuk dilaburkan bagi pihak Raja Bahrain. First London Bank adalah bank kecil yang baru je nak menapak. So bila ada prospek pelabur tiba-tiba datang dengan tawaran 5 bilion pound, tak juling mata member. Tetapi pihak bank pun bukan biasa-biasa guys. Dia telah menghantar pegawai paling atasan mereka untuk mengkaji proposal si Russell ni. Diorang telah menghantar Sir John Walker. Dia ni adalah seorang bekas pegawai tinggi dalam British Royal Air Force. Dan yang paling best, dia juga adalah jurulatih kepada unit pengintipan askar British. Ingat kan si Russell ni goyang lah. Memang tak guys. Selamba je dia pergi kitainya si Sir John ni. Spy tak spy, Russell ni punya ayat manis sampai bank tu sanggup menyerahkan 49% daripada saham milik bank tu kepada Russell. Macam tu je. Russell sekarang ni adalah pemilik baru kepada investment bank yang bernilai berjuta-juta pound. Memang gila lah. Korang ingat dia stop kat situ? Tak. Ini sebenarnya adalah titik permulaan bagi rancangannya untuk menakluk dunia. Beberapa bulan selepas tu, Russell kembali ke Bahrain dan tinggal di hotel paling mewah dekat sana, The Ritz-Carlton. Dia telah menganjurkan satu majlis untuk menyambut kedatangan sebuah kelab bola sepak daripada UK, iaitu Notts County FC. Dengan selambanya, si Russell ni mengayat untuk membeli kelab tu. Kelab bola sepak tu sebenarnya sedang menghadapi masalah kewangan. Russell claim yang dia adalah wakil daripada keluarga di Raja Bahrain dan bercadang untuk membeli mana-mana kelab bola sepak di UK. Si Notts County ni pula pada masa tu berada di tangga tercorot dalam Liga Kedua. Walaupun macam tu, kelab ni telah ditubuhkan secara profesional pada tahun 1862, menjadikan Notts County FC kelab bola sepak tertua di dunia. Interesting fact, korang tahu tak yang kelab bola sepak Juventus telah meminjam jersey daripada Notts pada tahun 1903?
Dan Juventus telah menjadikan warna jersey hitam putih tu sebagai pakaian rasmi mereka sejak daripada tu. So dipendekkan cerita, Notts County adalah kelab bola sepak yang pernah hebat, tetapi pada waktu dia bertemu dengan Russell tu, kelab tu adalah kelab yang hidup segan mati tak mau. So bila si Russell ni claim yang dia ada berbilion pound untuk dia invest, memang juling lah biji mata pengurus kelab tu. Untuk meyakinkan lagi kelab bola sepak ni, Russell memang spend macam nak gila kot. Hotel Ritz-Carlton ni adalah hotel yang paling mewah dekat Bandar Bahrain pada waktu tu. Dia siap buat PowerPoint presentation kot untuk rancangannya membangunkan kelab tu in the future. Dia even telah mengupah seorang mamat Arab untuk berlakon menjadi putera diraja. Russell telah menyuruh semua staf hotel untuk melayan mamat pelakon ni sebiji macam putera raja. Korang kena tahu tau, ini zaman 2009. Penggunaan internet tak seluas macam sekarang ni. Paling kuat pun iPhone 3GS. Nokia pun ada lagi, Mat. So pendek kata, apa yang si Russell ni buat telah berjaya memperdayakan kelab bola sepak. Timing si Russell ni memang perfect gila kot. Sebab ini adalah masa di mana ramai gila orang invest duit dekat kelab bola sepak England. Seperti Roman Ibrahimovic telah membeli kelab bola sepak Chelsea dengan harga 140 juta pound. Begitu juga dengan Sheikh Mansour, seorang kerabat diraja Arab Saudi, telah membeli Manchester City dengan harga 210 juta pound. Dan Notts County memang betul-betul tengah mendahagakan suntikan kewangan daripada luar untuk memajukan kelab bola sepak diorang. Walaupun macam tu, bukan senang guys nak beli kelab bola sepak ni. Banyak gila kot yang perlu diorang lalui sebelum perjanjian tu dimeterai. Dan kelab bola sepak Notts County ni pun bukan bodoh-bodoh nak percaya bulat-bulat. Mereka perlukan bukti yang kukuh. Di sinilah 49% saham yang dimiliki Russell memainkan peranan. Russell telah membuat surat perjanjian yang mengatakan bank akan menjamin sebanyak 5 juta pound dalam perjanjian ni. Mulai saat ni, Notts County seperti dah dipukau oleh Russell. Mereka menyerahkan pemilikan kelab kepada Russell ni. Of course, bekas banduan bukan senang-senang boleh memiliki kelab bola sepak. Sebelum perjanjian dimeterai, ujian background akan dilakukan. Si Russell ni pun pandai. Dia tak pernah langsung meletakkan namanya dalam apa-apa surat perjanjian. Dia berhati-hati meletakkan nama orang lain dan dia akan menjadikan orang tu kambing hitam kalau apa-apa yang terjadi. Dalam beberapa minggu je selepas dia menjadi pemilik kelab ni, Russell telah berjaya meyakinkan Sven Eriksson untuk menjadi manager kelab. Pada siapa yang tak tahu, Sven adalah bekas pengurus pasukan England. Macam mana dia buat? Dia telah offer si Sven ni saham untuk salah satu syarikatnya yang bernama Swiss Community Holding sebanyak 9 juta pound. Russell juga telah membeli bekas pemain Arsenal iaitu Sol Campbell. So daripada luar, nampak macam Notts County betul-betul berusaha untuk mengubah nasib diorang ni untuk menjadi kelab bola sepak yang berjaya. Pada masa yang sama, si Russell ni tengah merancang satu lagi scam yang tak masuk akal. Memang orang lain pun tak terfikir tau. Si Russell ni mempunyai hubungan rapat dengan seorang ahli politik di negara Korea Utara. Pada tahun 2009 hingga ke awal 2010, Russell telah menggunakan kejayaannya pada ketika tu untuk meyakinkan kerajaan Korea Utara untuk memberikan kebenaran kepada syarikatnya melombong sumber asli di sana. Dan yang paling tak boleh belah adalah Korea Utara ni bagi green light tu. Bukan sikit-sikit, okey. Russell dibenarkan untuk melombong emas, biji besi dan juga arang batu di seluruh negara Korea Utara. Bunyi macam karut kan? Tetapi inilah yang berlaku. Seperti yang ramai dah tahu, negara Korea Utara ni memang tak campur dengan orang tu. Dia buat hal dia orang je. Sikit-sikit nak nuklir orang, sikit-sikit nak nuklir orang. So dengan menggunakan skill mulut manisnya dan juga kejayaan yang diperolehi di England, si Russell ni berjaya meyakinkan Presiden Kim Jong-il pada masa tu dalam rancangannya. Dia tahu yang negara tu memang miskin yang amat kot. Memang tak ada bajet langsung nak memulakan aktiviti penggalian bahan-bahan mineral ni semua. Pada November 2009, Russell bersama Sven Eriksson dan juga putera Raja Bahrain, diorang telah terbang ke Korea Utara untuk nego pasal rancangan mereka. Kat sini pun korang dah tahu dah, si Russell ni memang gila. Kalau terkantoi rancangan diorang ni, bukan setakat kena penjara je tau, silap-silap kena hukum tembak.
Dan niat si Russell ni membawa Sven ke Korea Utara ada sebab juga guys. Pada tahun 2010, Korea Utara telah dilantik untuk menjadi host bagi World Cup dan Pyongyang berniat untuk meminta pertolongan Sven dalam penyediaan pasukan bola sepak mereka. Korang nampak tak si Russell ni punya planning? Russell ni sebenarnya nak ambil hati si Kim Jong-il dengan membawa Sven bersama-sama dalam perundingan. Di akhir perbincangan, Russell King telah mendapat kebenaran untuk melombong mineral yang bernilai berbilion pound guys. Macam Abang Boy cakap lah, nama dia langsung tak ada dalam surat perjanjian. Tetapi yang ada adalah syarikat barunya yang dipanggil Swiss Commodity Holding, di mana Sven adalah salah seorang daripada ahli pengarah. Sepulangnya si Russell ni ke England, syarikat Commodity Holding mempunyai nilai sebanyak 1.2 trilion pound guys. Menjadikan syarikat tu syarikat terkaya di dunia pada masa tu. Akan tetapi semuanya berubah dalam masa yang singkat. Dalam perbincangan Russell dengan kerajaan Korea Utara ni, Russell perlu membayar upah kepada kerajaan Korea Utara menggunakan minyak mentah daripada Bahrain. Masalahnya, benda tu tak ada guys. Yang ada hanya air liur je. Dan bila kerajaan Korea dah start tanya-tanya, Russell dengan selambanya menghilangkan diri. Korang kena ingat tau, daripada awal dia punya scam ni sampailah ke Korea Utara, Russell telah menjanjikan bulan dan bintang. Padahal dia tak ada apa-apa pun. Duit 1 sen pun tak ada. Tak pernah pun ada duit berbilion pound dan tak ada kerabat Bahrain yang nak melabur duit. Disebabkan ini, kelab bola sepak Notts County telah berhutang sebanyak 7 juta pound. Yelah, player kena bayar, manager nak kena bayar, sampaikan tukang cuci toilet pun nak kena bayar geng. Duit ni semua dijanjikan oleh Russell tetapi tak pernah sampai. Sama jugalah nasib dengan First London Bank. Daripada start si Russell ni memulakan scamnya, dia telah menghabiskan berjuta pound duit bank tu. Bila dia tanyakan kepada Russell, dia cuba untuk melengah-lengahkan. Dia kata pasal prosedur bank kat Bahrain memang payah sikit nak lepaskan duit sebanyak tu. Kejap dia cakap putera raja ni sakit lah, kejap dia cakap putera raja ni tak ada lah. Macam-macam lah alasan yang dibagi. Akhirnya istana kaca yang telah dibina oleh Russell hancur berkecai. Bila dia tahu yang dia tak boleh nak gebang dah, semua orang mencarinya, dia melarikan diri ke Bahrain dan hidup di sana beberapa tahun dengan membuat scam secara kecil-kecilan. Dia hidup secara low profile di kota Bahrain. Dia telah meninggalkan kelab bola sepak Notts County dengan bebanan hutang yang melambung. Dan juga First London Bank nyaris bankrupt. Korang ingat diorang nak biarkan je si Malaon ni hidup bebas? Memang taklah. Akhirnya pada tahun 2018, pihak berkuasa telah berjaya menangkap Russell dan membawanya ke England untuk menghadapi tuduhannya di mahkamah. Korang rasa-rasalah berapa lama agaknya hukuman yang setimpal untuk kesalahan si Russell ni. Dia telah memulakan kejayaannya scam orang sejak 30 tahun yang lalu tau. Adakah 10 tahun cukup? 30 tahun? 100 tahun? Tak guys, dia didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun je. Itu je. Itu pun dia dilepaskan awal tau tak? So in total dia hanya dipenjarakan selama 3 tahun sahaja. Dan masa dia jalankan hukuman tu adalah time dunia dilanda COVID. So macam tak ada function pun hukuman dia tu. Semua orang pun kena penjara dekat dalam rumah. Betul tak? Sure korang tertanya-tanya kan, kisah hidup dia punyalah hebat. Bukan setakat je boleh terbang, dah sampai bulan geng. Tetapi kenapa tak ada orang yang nak ambil kisah hidup dia dan dijadikan movie? Satu je lah yang korang kena tahu pasal UK ni. Korang boleh scam orang, korang boleh scam bank, korang even boleh scam menteri pun. Tetapi jangan sentuh kelab bola sepak kat sana. Jangan geng. Kau akan dibenci seumur hidup. Jangan main-main. Walaupun macam tu, Abang Boy kena akui yang dia punya plan memang cantik gila. Korang bayangkan dia berjaya meyakinkan sebuah bank tau. Lepas tu dia menggunakan bank tu sebagai cagaran untuk membeli kelab bola sepak Notts County. Daripada situ dia telah berjaya meyakinkan Sven Eriksson untuk pergi ke North Korea mendapatkan sumber-sumber mineral daripada menteri dekat sana. Korang nampak tak dia punya plan tu? Dia buat semua benda ni tanpa mengeluarkan 1 sen pun. Gila weh. Abang Boy yakin menteri North Korea tu dah kena bunuh dah kot. And of course, jadi scammer ni memang hidup tak berkat lah. Memanglah kaya, tetapi kejap je. Ramai yang sesara sebab dah kena scam.
korang tunggu je lah pembalasannya. Sekarang ni, rasa King berusia 63 tahun, tinggal bersendirian di Southampton dan tak pernah keluar daripada rumahnya sebab takut nyawanya melayang. Ramai gila kau nak kutip mamat ni. So memang tunggu masa je lah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.